Kata Syekh kami rahimahullah ta'ala, tilik ilmu wahai orang yang lalai, adakah berhadap kamu sekali-kali satu sembahyang daripada beberapa sembahyang kamu ke langit, seperti hadap kepada hidangan yang engkau bangkitkan akan dia kepada rumah orang-orang kaya. Dan adalah Abu Bakar Al-Waraq rahimahullah ta'ala berkata, tiada aku selesai daripada sembahyang melainkan malu aku ketika selesai daripadanya, terlebih sangat malu daripada perempuan yang selesai daripada zina. Kata Syekh mengarang kitab kita ini rahimahullah ta'ala, pilih oleh wahai orang yang lalai. Cuba kamu fikir, kamu renung, wahai orang yang lalai. Siapa orang yang lalai? Kita semualah yang melakukan amal ibadat dalam keadaan lalai kepada Allah Ta'ala. Adakah kita ini sembahyang dan kita menyangka bahawa sembahyang kita ini telah sampai ke langit, ataupun ibadat kita ini, adakah kita menyangka bahawa amal ibadat kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dikatakan bahawa kadang-kadang amal ibadat seseorang itu disangkakan sudah diterima, tapi sebenarnya belum lagi diterima. Kadang-kadang kita ini tidak tahu, kita sembahyang kita tidak tahu bagaimana keadaan sembahyang kita, bagaimana keikhlasan kita kepada Allah, kita pun tidak tahu. Jadi setengahnya, kalau orang itu orang yang tidak tahu dibandingkan dengan orang yang tahu, orang tahu nilai tak sama dengan orang yang tidak tahu. Kalau kita ini orang yang tidak pandai mengucap, kita puncak rumah, kita berasa comel tu. Tapi orang yang pandai, yang mahir, dia pun tengok cak ni tak comel, dia terbuat ada TV dan sebagainya. Kita yang tidak tahu, kita sembahyang, kita rasa sembahyang kita sudah elok, tapi sebenarnya di sisi Allah Ta'ala tidak lagi diterima oleh Allah. Waliyahzubillah. Jadi kita mohon kepada Allah agar amal ibadat kita diterima oleh Allah. Maka kita jangan menyangka bahawa kita punya sembahyang sudah elok, sudah molek, lalulah di dalam hati kita akan terkena penyakit ujub. Maka dikatakan di sini, seperti hadap kepada hidangan engkau, hidangan engkau bangkitkan kepada rumah orang yang kaya-kaya. Umpama orang yang hidang makanan, dia rasa makanan itu sudah makanan yang hebat, yang sedap di rumah orang kaya. Maka orang tadi pun tengok makanan ni biasa saja. Kalau kata tak sedap lah. Tapi maknanya nilai yang tidak sama. Allah Ta'ala akan menilai amal ibadat kita. Sebab itu disuruh kita ini sentiasa ingat kepada Allah. Aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang dalam keadaan mengingati aku. Maka orang yang sembahyang tak ingat kepada Allah Ta'ala, maka sembahyangnya itu tidak sempurna ataupun tidak bermutu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau tidak bermutu, tidak elok, kalau buah, umpama buah kita nak beli buah, kalau buah yang tidak elok, maka kita tidak mahu membelinya. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, innallaha ashtara minal mu'minin, Allah Ta'ala membeli daripada orang-orang yang beriman jiwa raga mereka dan harta benda mereka. Maknanya Allah Ta'ala guna perkataan beli. Kenapa Allah Ta'ala guna perkataan beli? Kerana dikatakan bahawa orang nak membeli ini dia akan menilai. Kalau orang bagi saja, nak ambil saja, orang tak nilai dah. Dia orang bagi pun alhamdulillah. Tapi kalau orang nak membeli, kita nak membeli pun kita akan tengok. Maka Allah Ta'ala akan menilai amal ibadat tadi. Dia sembahkan jiwa raga dia, mati dia kerana jalan agama Allah. Betul ke agama Allah? Ataupun dia ingin pujian dan seumpamanya, maka Allah Ta'ala akan melihat amalan. Maka dia seumpamakan beri hidangan kepada orang yang kaya. Orang rasa dikata sedap dah, rasa dibagi pada orang tadi, orang tadi tengok biasa saja. Nilai yang dia tidak sama. Dan adalah Abu Bakar Al-Waraq. Ini Abu Bakar Al-Waraq ini adalah guru kepada Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali. Guru pada Imam Al-Ghazali berkata, tiada aku selesai daripada sembahyang melainkan malu aku. Selesai, sudah habis sembahyang, dia rasa malu kepada Allah. Rasa malu kepada Allah Ta'ala ketika selesai daripadanya. Bila kata rasa malu, dia tidak merasakan bahawa dia sudah elok ibadatnya. Rasa nak sembah, malu lagi pada Allah. Macam kita, kalau kita buat sesuatu, kita pun nak beri.
Kalaulah kita ni baru pertama kali nak masak. Masak apa tahu? Masak lontong contohnya ni. Kita pun pertama kali masak. Kita pun buat nak bagi kat orang rasa malu. Rasa malu kerana tak yakin sedap ke tak sedap. Malah boleh jadi kita makan rasa sedap. Kita seorang sama, perasa sama kita ni. Jadi bila makan saya sedap dah. Rasa nak bagi kat orang. Tapi bila rasa macam tu tiba-tiba rasa malu. Malu tu kerana ada rasa di dalam hatinya bahawa apa yang ada padanya belum sempurna lagi. Nak bagi ke orang pun malu. Maka demikianlah. Maka Abu Bakar Al-Barak ini dia sembahyang. Dia seorang yang saleh. Kalau anak muridnya Imam Al-Ghazali sembahyang khusyuk, dia guru lebih lagi lah. Dia sembahyang khusyuk, dia sembahyang. Ibadatnya cukup baik, sempurna. Tetapi dalam keadaan macam itu dia rasa malu. Malu apatah lagi nak beritahu ke orang bahawa dia ini banyak ibadat. Orang yang soleh, dia makin banyak beribadat, dia masih rasa kurang. Kadang-kadang dia rasa salah hadap. Kau bagi pada molek aja pada Allah. Dia rasa gitu. Akhirnya rasa malu dalam dirinya. Allah malunya dia rasa. Maka dia nak persembahkan kepada Allah Ta'ala itu dia rasa malu. Maka dikatakan ketika selesai daripada sembahyang tadi, terlebih sangat malu daripada perempuan yang selesai daripada zina. Terlebih malu daripada perempuan yang berzina, lalu perempuan tadi menyesal. Tidak ada perempuan yang berzina dicerita habis korang, tidak. Kadang-kadang dia diam-diam itu saja. Kenapa tak cerita? Kerana malu lah, benda tukar, benda malas. Jadi malulah dia nak menceritakan pada orang lain. Maka katanya dia lebih lagi malu. Nak mempersembahkan kepada Allah ataupun rasa malu nanti. Ibaratnya dia beri pada Allah, dia rasa sembahyang dia tidak sempurna, tak elok. Macam mana kalau kita bagi pada orang? Bagi pada orang maknanya kemudian kita tahu orang tu dapat daripada kita benda yang tak elok. Allah nak jumpa dia pun malu. Jumpa dia pun malu. Kalau boleh nak tarik balik, nak ambil balik ke dia. Maknanya maka demikian perasaan malu orang yang salat dia melakukan amal ibadat. Sebab itu kita bila melakukan amal ibadat, kita sembahkan kepada Allah baik 2 rakaat, lepas tu tambah lagi 2, 4, tambah lagi jadi 6 dan seumpamanya. Mungkin kita rasa banyaklah, tetapi kita kena ingat, adakah persembahan kita pada Allah mengenai sembahyang 2 rakaat itu, kemudian 2 lagi, kemudian 2 lagi itu semakin baik, ataupun kita telah sembahkan sesuatu yang elok kepada Allah? Kalau kita boleh sembahkan sesuatu yang elok, alhamdulillah. Tapi kita yakin hari ini di antara perkara yang hilang dalam hati manusia adalah khusyuk ketika sembahyang. Khusyuk ketika sembahyang ini, nak cari orang yang benar-benar khusyuk pasal tidak jumpa. Bahkan memang disebut di antara perkara yang ditarik oleh Allah adalah khusyuk di dalam sembahyang. Ilmu sembahyang memang banyak. Perbahasan tentang rukun 13 tu banyak orang bahas tentang rukun sembahyang. Kadang-kadang belajar bab sembahyang saja bertahun-tahun. Maknanya habis kitab lagi, dan kita pula belajar bab sembahyang pun tak habis-habis dengan perbahasan dia. Tapi sembahyang yang kita belajar perbahasan itu, tapi isi pada sembahyang tadi mengenai khusyuk sembahyang, yang mana sembahyang itu boleh mencegah kita daripada maksiat itu. Ini yang tidak ada dalam hati manusia. Kalau ada pun tidak banyak, hanya sedikit sahaja. Orang yang terpilih sahaja di sisi Allah, orang yang bersungguh-sungguh yang mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa kemudian maka bahawasanya Rabbul Karim Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha mulia, maha sucinya, yang lagi maha tinggi, dengan semata-mata kurnianya dan kemurahannya dibesarkan kadar 2 rakaat engkau. Jadi dengan kurniaan Allah, dengan kebesaran Allah, Allah Ta'ala kurnia kepada kita sehingga kan kita boleh sembahyang 2 rakaat. Kenapa disebut macam itu? Kerana sembahyang 2 rakaat ini sebenarnya lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isinya, maknanya kalau kita dapat dunia, andai katalah Allah Ta'ala beri emas itu sebesar bukit besar, maknanya, dan dibandingkan dengan sembahyang 2 rakaat, maka sembahyang 2 rakaat itu sebenarnya lebih besar daripada dunia dan segala isi. Maka orang yang boleh sembahyang 2 rakaat itu, bangkit bangun 2 rakaat,
sama ada sembahyang itu sembahyang tahajud, ataupun sembahyang itu sembahyang subuh, ataupun sembahyang sunat rawatib, ataupun sembahyang yang lain, maknanya maka itu satu kurniaan yang besar. Maka kita kalau dapat mengekalkan sembahyang duha itu, alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun hanya 2 rakaat saja, itu lebih besar lagi. Maknanya kalau orang tu boleh bangun. Dan bila kita mengerjakan sembahyang, jangan tengok kita yang banyak ibadat, jangan tengok kita yang banyak rakaat sembahyang, tapi tengoklah Allah yang telah pilih kita, menyebabkan kita boleh bangkit, boleh bangun ibadat 2 rakaat. Maka kita sembahyang 2 rakaat itu kurniaan Allah. Dan ibadat ini dia tak kira pada tubuh badan yang besar. Sepatutnya orang muda dengan orang yang dewasa, yang sudah tua itu, orang muda lah lebih gagah buat ibadat. Sepatutnya begitu. Tapi kalau kita tengok sembahyang, banyaknya orang tua lebih kuat ibadat pada orang muda. Orang muda ni banyak, maknanya banyak bersuka-suka lagi. Maka Allah Ta'ala kurniakan dalam hati seseorang, dalam diri seseorang tadi, mengerjakan 2 rakaat, dan dijanjinya atas keduanya 2 rakaat tadi daripada besar pahala, daripada pahala yang besar. 2 rakaat tadi menyebabkan timbangan seseorang tadi berat dekat negeri akhirat. 2 rakaat menyebabkan Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Maka Allah Ta'ala janji sembahyang yang kita buat itu, sembahyang sunat rawatib umpamanya, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat mutlak, tak kira lah sembahyang yang kita buat tadi, 2 rakaat setiap kita sembahyang itu akan dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu pahala yang banyak. Bila kita akan tengok pahala banyak? Bila kita mati nanti. Atas muka dunia ni sebab kita tak nampak. Jadi orang yang faham, orang yang nampak, dia akan bangkit bangun ibadat. Ini simpanan dia dekat negeri akhirat nanti. Nanti supaya apa? Supaya senang dia dekat negeri akhirat. Maka hari ini atas muka dunia dia susah-susah dahulu, dia sembahyang, tidur pun kurang, banyakkan buat ibadat, banyak berzikir. Maka bila dibangkitkan nanti akan diberi pahala ibadat yang dia buat. Bahkan semua orang menyesal, ahli taat pun menyesal bila melihat kebaikan yang Allah Ta'ala balas kepada orang yang melakukan kebaikan. Maka tidak dapat tidak dikatakan bahawa janji Allah Ta'ala beri besar pahalanya barang yang dijanjikan, dan engkau hambanya di dalam peliharaannya, dan kita adalah hamba Allah, dan orang yang sembahyang 2 rakaat itu Allah Ta'ala akan pelihara dia. Dia tak perlu banyak-banyak. Kalau kita banyak-banyak dalam keadaan kita tidak istiqamah. Tapi kalau kita boleh istiqamah walaupun sedikit, itu lebih afdal. Walaupun orang ini dia amalnya 2 rakaat saja sepagi. 2 rakaat itu sepagi itu sembahyang sunat duha, tetapi sudah 10 tahun tidak tinggal-tinggal. Tapi kalau orang itu 8 rakaat buat sembahyang duha, tapi hanya 2 bulan saja bertahan, 4 bulan saja bertahan, itu lebih afdal yang 10 tahun hanya sekadar 2 rakaat. Kerana Nabi kasih orang yang melakukan amal ibadat secara istiqamah. Dan di antara jalan orang itu boleh masuk syurga, sahabat tanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, beritahu saya satu amalan yang Rasulullah beritahu pada saya, kalau saya beramal saya tak perlu tanya dah orang lain. Dan mana amalan itu menyebabkan saya masuk syurga?" Nabi sebut, "Qul amantu billah." Katakanlah kamu beriman dengan Allah. Summastaqim, kemudian kamu istiqamah dalam amal. Buatlah apa-apa amalan. Lalu saya teringat kata guru saya, dia memesan kepada saya dan juga sahabat-sahabat yang dalam belajar itu, dia kata kena ada pelajar ini, kena ada satu amalan yang khusus secara istiqamah. Kena ada lah, dia kata amalan yang khusus secara istiqamah. Memang itulah yang sebenarnya mengambil hadis summastaqim kemudian istiqamah, sehingga ada ulama-ulama tasawuf, ulama sufi, dia menyusun jalan tariqah ataupun jalan zikir. Zikir setiap hari banyak. Tapi secara istiqamah dengan cara berzikir. Maka ulama-ulama dahulu dia tetapkan amalan. Ada orang yang lepas maghrib dia hanya membaca Quran saja, antara maghrib dengan isyak. Maghrib dengan isyak ni kalau betul-betul baca boleh 1 juzuk lebih, ataupun boleh 2 juzuk kalau laju sikit.
maknanya. Kalau lambat-lambat kurang-kurang boleh 1 juz. Kalau capur tidur-tidur sikit, gulai boleh. Maknanya. Jadi nak beritahu bahawa ada orang tetap lepas maghrib, ada orang tetap lepas isyak, ada amalan-amalan khusus. Jadi amalan-amalan khusus inilah yang menyebabkan seseorang itu dipilih menjadi hamba Allah Ta'ala yang saleh. Lalu dikatakan bahawa kamu dalam peliharaannya, Allah Ta'ala pelihara sehingga kan kita boleh kekal ibadat. Dan ingat, jangan jadi ujub. Kalau kita orang yang tidak pernah tinggal sembahyang daripada Buddha, contohnya, kita rasa kita ini baik pada orang, nanti Allah Ta'ala boleh tarik bimbang, wal-iyazubillah. Maka kita jangan rasa ujub, rasa kita ini hebat, lebih baik pada orang. Maka Allah Ta'ala pelihara di dalam peliharaannya, dan engkau kerjakan barang yang engkau ketahui. Dan kamu buatlah apa yang kamu ketahui dari segi agama. Buat, maknanya kamu amallah dengan ilmu yang kamu dapat. Apa yang kita ketahui itu ilmu, buatlah itu amal. Maka kamu beramallah dengan ilmu yang kamu pelajari. Maka kita belajar ilmu, kita beramal. Beramal ni untuk kita, ilmu ni untuk kita, bukan untuk orang. Dan bukan untuk baca orang lain. Kalau kita baca, kita cakap bab riak, lepas tu kita kata orang tu jenis ibadat riak. Jangan, kita kena tengok pada diri kita. Lalu dikatakan bahawa kamu beramallah dengan ilmu yang kamu pelajari. Maka kalau kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari itu, dengan taufik, dengan pertolongan Allah, dan kita beramal itu dengan pertolongan Allah, nanti Allah Ta'ala akan tolong kita. Dan sesiapa yang beramal dengan ilmu yang dia pelajari, nanti Allah Ta'ala beri ilmu yang dia tak pelajari. Dia tidak belajar, Allah Ta'ala bagi ilmu. Maknanya, ataupun Allah Ta'ala mempermudahkan dia untuk mempelajari ilmu. Dan bila sahaja seorang itu dapat ilmu, bermakna orang itu Allah Ta'ala kasih kepada dia. Dan bezanya orang dapat ilmu itu, kalau ilmunya memberi keberkatan kepadanya, maka dia akan mampu beramal dengan ilmu. Maka orang yang dapat ilmu ini, Nabi kata umpama air hujan yang turun ada di atas tanah turun atas tanah tu keras. Jadi sekadar gitu saja, tak ada tumbuh-tumbuhan pun, tak ada tumbuh, orang minuman pun binatang-binatang pun tak boleh nak minum. Tapi ada air hujan turun di atas tanah tadi serap air, kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman. Orang dia pun boleh manfaat, tanah kering jadi basah, tanah mati jadi hidup. Daripada tidak ada tanaman yang lain boleh makan, boleh menumbuhkan tanaman dan beri kesan kepada orang lain. Ada juga yang air tadi tumbuh jatuh atas tu jadi lopok gitu saja. Jadi lopok saja, kemudian maknanya tidak memberi manfaat pada orang lain. Jadi tengok, ada orang dapat ilmu untuk diri dia saja, orang lain tidak boleh. Dia pun tak mampu nak memahamkan orang lain. Ada orang dia dapat ilmu untuk dirinya dan orang lain. Ada orang ilmu tu tak dekat langsung dengan dia. Jadi dikatakan bahawa kalau boleh kita cuba beramal dengan ilmu yang ada, walaupun sedikit tak apa, dapat ilmu amal. Dan bila orang itu beramal dengan ilmu, insya-Allah akan dapat pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dan kemurahannya dan kemurahan Allah Ta'ala, dengan taufik Allah. Taufik ni pertolongan Allah. Kita yang boleh buat ibadat dengan pertolongan Allah. Dan banyak juga kita berangan-angan nak buat ibadat, tapi tak boleh nak buat ibadat kerana tidak ada taufik. Tapi bila ada taufik daripada Allah, pertolongan daripada Allah, boleh buat amal ibadat. Dan kadang-kadang kita tak terfikir pun nak buat amal ibadat. Kita pun mari duduk di masjid, tiba-tiba baca Quran lah sekali, cuba baca Quran. Tidak ada pun daripada rumah. Maknanya, tapi Allah Ta'ala tolong. Tapi ada orang yang berangan-angan nak buat ibadat, malam ini tengok kuliah maghrib, tengok kuliah tu berangan tadi. Malam ni rasa nak baca Quran tapi bila balik Tuhan mengantuk macam mata. Mengantuk mata sebab buat makan jamu air raya. Lepas balik isyak, makan kenyang-kenyang, balik tu ingat nak mengaji Quran. Akhir kali bukan Quran yang dibuka, mata yang dikatuk. Akhir kali itu tak boleh. Jadi ini tidak mendapat taufik, pertolongan daripada Allah. Maka yang dapat pertolongan itu, ini tanda
kasih sayang Allah dan kemurahannya. Kemudian serta yang demikian itu, engkau duduk ta'jub, engkau duduk dalam keadaan ujub. Dan molek-molek ada Allah Ta'ala janji kalau kamu buat amal ibadat, kamu dapat pahala. Kamu dapat pahala banyak. Ibadat kamu ini sebenarnya kamu dipelihara oleh Allah, kerana Allah Ta'ala beri taufik sehingga buat amal ibadat. Kita boleh sembahyang itu pertolongan Allah, tapi dalam pertolongan Allah yang kita boleh sembahyang, kadang-kadang kita rosokkan dengan sifat apa? Dengan sifat ujub. Ujub ini adalah penyakit ahli ibadat. Ahli ibadat, penyakit dia ni ujub dan riya. Dan ramai ahli ibadat, dia abid, dia tu ahli ibadat, tetapi dia tidak ada manfaat pada ibadatnya kerana penyakit ini ada dalam hati. Penyakit inilah yang ada dalam hati, yang mana penyakit ini penyakit yang bahaya, yang begitu halus, yang dia sendiri pun kadang-kadang tidak sedar. Ramai orang yang tidak sedar bahawa penyakit ujub itu terkena pada dirinya, terutama orang-orang yang soleh, terutama ahli ibadat. Maka bila kena penyakit ujub, apa yang berlaku? Penyakit ujub juga yang menghalang dia masuk syurga. Penyakit ujub juga yang menyebabkan amal ibadatnya terbatal. Maka jaga-jaga daripada penyakit ini. Maka duduklah ujub dengan demikian itu. Dia pun duduk dalam keadaan ujub. Bila dia sembahyang banyak, dia pun duduk, dia mari mikir. Banyak juga aku sembahyang. Siapa yang mari mikir macam itu, kena istighfar cepat-cepat. Bila dia baca Quran saja, baru 1 minggu baca Quran. 1 minggu baca Quran tak henti-henti. 1 minggu tu maknanya baru 1 juzuk lebih, bukan 10 juzuk. 1 juzuk lebih, 1 hari wala je. Tapi dia masih fikir, Allah, tak tinggal sehari baca Quran. Dia pun rasa. Ada satu penyakit ujub. Di antaranya kita ni kalau boleh kita tahan, jangan beritahu ibadat kita. Kerana di antara orang soleh, dia menyembunyikan ibadat yang dia lakukan. Jangan beritahu ibadat yang kita lakukan. Maka bila duduk dalam keadaan ujub itu, sedar tidak sedar amal ibadatnya boleh terbatal. Dan engkau lupakan akan nikmat Allah, lalu lupa nikmat Allah. Ada seorang nama apa? Al-Ata As-Sulami, kata silap nama dia. Dia ni ulama, dia orang soleh. Tapi dia tidak suka bergantung dengan orang lain, dia bekerja. Di antara pekerjaan dia itu, dia tenun kain. Dia pun tenun lah. Kalau kita zaman ini pakai kain. Tenun-tenun, jadilah kain yang dia buat tu jadi comel. Dia pun tengok-tengok, oh comel ni. Maka dengan lepas dia tenun tadi, dengan dia tenunan ni dia rasa molek dah, maka dia letak harga. Kalau macam ini, harga kain tenunan ini mesti kena mahal. Dengan kerja ni rasa pekerjaan yang halus, kain yang molek ni, dia kata kena letak harga mahal. Dia pun pergi ke pasar. Bila dia pergi ke pasar, dia pun berjumpa dengan seorang pedagang, pembeli lah. Pembeli itu memang nak beli tu. Dia kata, tunjukkan kami tenunan kain-kain yang cantik-cantik. Dia pun tunjuk lah. Bila dia tunjuk, orang ini memang selalu beli kain tenunan, dan orang ini memang pakar, dah tahu dah. Dia beli semua dah. Jadi tahu. Orang kalau dah biasa lama-lama pandai. Saya ni kalau bak lembu saya tak pandai. Masuk khabar. Tapi dah hampir berapa tahun dah, akhirnya tahu sendiri. Ikutlah, ni lembu ni jadi gini ustaz, lembu ni gini. Akhirnya belajar gitu je. Nanti kalau kata orang nak khabar lembu begini boleh faham tak? Sebab apa? Sebab beli lama. Tiada tahu beli. Masa bila beli? Masa khabar. Kadang-kadang kita malas kok. Tapi orang ajak, "Doleh ustaz nak tengok, mari sini." Pergi tengok. Maknanya pergi juga tengok. Maka orang ni dah biasa beli dah. Bila dah biasa beli, dia pun tengok. Maka Al-Ata Sulami ini, dia letak harga mahal lah. Dia dah buat molek-molek. Bila letak harga mahal, dia pun letak harga. Orang pedagang kata, ini apa ni? Ini mutu dia kurang. Kalau letak harga ni cukup mahal, maka harga kamu ini, harga barang kamu ni harga sekian-sekian. Maka letak harga yang rendah. Maka terdiamlah Al-Ata Sulami ini terdiam. Maka dia pun ambil balik. Tak jadi jual. Balik, orang pedagang tadi rasa salah pula waktu gitu. Rasa kesian pula. Dia dah sulam comel-comel dah, dia rasa comel dah. Tapi memang bagi dia ni memang tak comel lagi. Dia pun pergi rumah.
Dia pergi rumah Al-Atab Sulami tu, dia pergi tengok kawan tu tengah menangis. Dia rasa menyesal. Oh, salah pula. Mulai tak harga mahal balik. Dia pun beritahu. Dia kata, maafkan saya, tak apalah, saya sanggup beli barang tenunan kamu ni dengan harga yang mahal, yang bagaimana yang kamu tawarkan, ataupun lebih daripada itu. Kata, bukan itu yang aku menangis. Aku menangis, aku memikirkan tentang ibadat aku kepada Allah. Hari ini aku tak tenung rasa comel tau. Tapi bila diserahkan kepada ahli dia, orang yang layak, orang tu tak ada nilai pun kata. Maka aku fikirkan amal ibadat aku. Aku duk fikir, aku rasa amal ibadat aku dah paling baik dah, molek dah. Takut-takut nanti depan Allah Ta'ala nilai rendah dulu. Sebagaimana berlaku hari ini. Itulah yang menyebabkan aku menangis, kata Al-Atab Sulami. Sebab tu kita ni tidak ada sebab nak ujub. Tidak ada sebab kita nak rasa bangga dengan amal ibadat kita. Walaupun kita tengok ada orang yang dia mungkin tak beribadat langsung. Dia mungkin tidak beribadat langsung. Lalu kita tengok dia tak beribadat langsung ni, oh sembahyang pun tidak, puasa pun tak, macam-macam kita kata ke dia. Lalu kita pandang hina. Padahal dia tu 1000 penyesalan, dia rasa dia dah hina depan Allah. Kita rasa kita bangga depan Allah. Boleh jadi orang itu kadang-kadang lebih mulia pada kita. Boleh jadi masa dia nak mati, dia bertaubat pada Allah. Kerana orang yang mudah bertaubat ini adalah orang yang merasa bersalah. Orang yang rasa bersalah, dia rasa dia banyak dosa, dia rasa yang lalai, itu lebih mudah bertaubat dibandingkan orang yang ahli ibadat. Sebab tu bab taubat ni kita tuju ke orang dia, berlakon lagi bila nak taubat tahu. Umur saya tu pun berlakon lagi, pak matilah maknanya tu kata korang. Betul kau. Sebab tu bab taubat ni kita tunjuk ke orang aja, bukan tunjuk pada kita. Kerana kita ni ada penyakit belaka. Yang ahli ibadat biasanya penyakit batin. Yang ahli maksiat biasanya penyakit zahir. Berzina, minum arak, berjudi dan sebagainya. Tapi ahli ibadat dia ada satu penyakit. Penyakit apa? Penyakit batin. Di antaranya penyakit merasa dirinya baik, ujub, lebih soleh daripada orang lain. Ini penyakit ahli ibadat, ini penyakit orang alim. Maknanya boleh jadi kita tidak alim, tapi boleh jadi juga kita jadi ahli ibadat. Dalam jadi ahli ibadat tu boleh jadi juga kita ahli ujub, yang menyebabkan amal ibadat kita boleh terbatal. Waliyazubillah. Maka dikatakan bahawa dan engkau lupa akan nikmat Allah atasmu. Dan kita lupa semuanya nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Allah kalau ikut nikmat, sebenarnya dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, dengan ibadat yang kita sembah, tak padat. Tak boleh nak bayar maknanya. Tidak boleh nak bayar dengan nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tidak terhitung. Maka Allah Ta'ala beri nikmat setiap hari. Kita tak payah fikir dah kita nak bernafas macam mana. Allah Ta'ala, kita tak fikir dah air ada ke tak. Kita buka paip pula, paip ada. Kalau tak ada, maknanya duit tak bayar tu. Tak benda lah maknanya. Jadi nak beritahu Allah Ta'ala beri nikmat. Cahaya matahari Allah Ta'ala bagi. Kalau tak ada cahaya matahari, gelap kita nak jalan mana. Allah Ta'ala beri cahaya matahari, Allah Ta'ala beri bulan dan sebagainya. Allah Ta'ala beri nikmat banyak. Maka nikmat banyak yang Allah Ta'ala beri, kita buat ibadat, kita dah rasa padang dah. Sebab itu dikatakan ada orang yang beribadat 800 tahun beribadat, tak ada maksiat pun. Tapi bila ditimbang dengan nikmat mata, Allah Ta'ala beri nikmat mata. Dengan nikmat mata ia dapat melihat kejadian alam ini yang menyebabkan dia kenal Allah. Maka berat lagi timbangan nikmat mata dengan makna ibadat yang dia buat. Maka disuruh kita jangan lupa nikmat Allah. Namun demikian, waliyazubillah, dia kata kau lupa akan nikmat Allah atasmu ini. Demi Allah, pekerjaan yang sangat ajabul ajaib. Seajaib-ajaib benda yang ajaib. Sepelik-pelik benda yang pelik. Seaneh-aneh perkara yang aneh. Ajaib-ajaib ni bahasa Arab, ajaib ujub. Dia rasa ajaib pada dirinya.
Ajabul ajaib maknanya seajaib-ajaib, benda yang ajaib. Pelik dia tu. Maknanya Allah Taala beri banyak pada mu begitu rasa bangga dah. Rasa bangga dah mengibadat kamu yang lebih kurang tu rasa bangga, padahal nikmat Allah Taala beri cukup banyak. Tiada hampir keluar seumpamanya melainkan orang yang jahil. Maknanya yang keluar daripada ni tak ada hampir, ataupun dikatakan tiada hampir keluar seumpamanya melainkan orang yang jahil, tiada fikir baginya, dan orang yang lalai tiada bercerai baginya. Maknanya ini, dan biasanya terkena kepada orang-orang yang jahil, orang yang lalai, orang yang lupa. Sebab itu kita memang lalai, memang jahil, kita lupa, tapi kita perlu juga ada peringatan. Dan kita jaga-jaga jangan sampai amal ibadat kita ini tidak diterima oleh Allah. Maka disuruh kita banyak istighfar kepada Allah untuk menghilangkan penyakit ajaib ini, penyakit ujub. Jadi bila mana kita melakukan amal ibadat, tiba-tiba datang di dalam hati kita satu perasaan yang mana amal ibadat kita ni sudah elok, sudah molek. Maka ketika itu kita cepat-cepat beristighfar kepada Allah. Bila datang saja, kita cepat-cepat beristighfar kepada Allah dan letakkan dalam hati kita Allah Ta'ala itu lebih baik diketahui daripada makhluk. Maka kalau kita melakukan amal ibadat, tiba-tiba amal ibadat tadi diketahui oleh orang, lalu kita pun memperelokkan amal ibadat, itu salah satu tanda menyebabkan kita jadi ujub, jadi riak, jadi takabur dan sebagainya. Apatah lagi kalau orang dapat tahu bahawa orang lain tahu amal ibadat kita. Orang soleh dia takut, dia malu maknanya. Dan dia ini buat ibadat umpama dia buat sampah. Dia buat sampah tak ada fikir dah buat sampah. Ada orang termenung, berapa sampah hilang? Tak ada. Saya letak sampah depan rumah, tengok tak ada. Kalau sampah dah hilang, kau wujud. Dan dia tak terfikir. Maka demikian dia melakukan amal ibadat, dia tak fikir dah, dia biar gitu saja. Bahkan dia rasa malu. Rasa malu kalau dibongkarkan amal ibadatnya, diberitahu kepada orang lain mengenai amal ibadatnya. Dan nanti dekat negeri akhirat ada ibadat-ibadat yang dilakukan tetapi tidak ada amal, tidak ada bahagia. Nanti orang itu akan bertanya kepada Allah, ya Allah, saya lakukan ibadat sekian-sekian, saya ahli tahajud, mana pahala tahajud saya? Saya ahli Quran, mana pahala Quran saya? Dia akan tanya pada Allah, dia akan tengok amal ibadat yang tak ada, dan dia tahu dia buat. Tapi bagaimana? Apakah yang menghilangkan amal ibadat dia? Lalu Allah Ta'ala akan beritahu pada kita bahawa amal ibadat yang kamu buat sekian-sekian itu, sama ada baca Quran, sama ada sembahyang sunat dan seumpamanya, ibadat kamu ini ada ujub, menyebabkan terbatal amal ibadat kamu, dan Allah Ta'ala tak terima amal ibadat yang ada ujub. Kita ni kadang-kadang belum habis amal ibadat, tengah baca Quran niat ada. Tengah baca Quran ni niat ada. Kalau orang tanya Ramadan ni berapa kali, tak banyak, 3 kali je. Nak khabar dia, masa tu tak habis lagi. Maka ini satu penyakit sebenarnya, bukan satu perkara yang baik. Sebab itu kita kena buat sesuatu yang disukai oleh Allah dan Rasul. Maknanya kecintaan, kesukaan Allah lebih utama, kesukaan Rasul lebih utama. Itu ada sahabat, dia baca Quran, dia sedap bacaan dia. Nama dia Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari ni dia memang sedap baca Quran. Bila dia baca Quran, maka dia berlagu-lagu lah, zayyinu aswatakum bil Quran. Berlagu-lagu dalam baca Quran ini memang afdal. Kalau tak ada lagu pun, buat lagu pun dapat. Berlagu-lagu, zayyinu aswatakum bil Quran, ataupun riwayat hadis lain, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiaskan Quran dengan suara-suara kamu. Maka disuruh kita melagu-lagukan bacaan Al-Quran. Maka Abu Musa ni bacalah Quran. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan mendengar Abu Musa baca Quran.
Abu Musa baca Quran ini menyebabkan Nabi berhenti dan Nabi dengar sampai habis. Kemudian Nabi pun lari. Dan Abu Musa sampai ke habis dia tidak tahu bahawa Nabi mendengar bacaan Quran Nabi. Maka keesokan harinya lalulah Rasulullah berjumpa dengan Abu Musa. Boleh jadi besok, boleh jadi beberapa hari, kiralah berjumpa. Bila berjumpa, Rasulullah puji dia. Hanya Rasulullah kata, kamu ini dikurniakan seguling daripada seguling Nabi Allah Daud. Maknanya Nabi sukalah dia suka membaca Al-Quran. Lalu dia tanya Rasulullah, adakah Rasulullah mendengar dia baca Quran? Kata ya dia. Rasulullah suka ke tidak suka? Katanya Rasulullah suka. Kalau tahu mungkinlah dia akan mengaji lagi untuk Rasulullah. Ini tak apa, kerana menggembirakan hati Rasulullah. Dan kita ni kena buat juga satu perkara yang Rasulullah kasih pada kita, seperti selawat, berzikir, hadis, majlis ilmu dan sebagainya. Jadi Allah dan Rasul, untuk Allah dan Rasul, kerana Allah dan Rasul itu tidak mengapa. Tapi kerana makhluk, kita buat supaya mendapat pujian makhluk, supaya makhluk dapat tahu, orang lain dapat tahu ibadat kita, lalu kita dapat puji. Kalau kita dapat puji, memang kita nak pujian, orang dapat puji, habis itu lah. Habis terus, amal ibadat kita hancur, tak ada apa pun. Nanti bila dibangkitkan, Allah Ta'ala kata, kamu nak pujian, maka sudah dapat pujian, buat apa lagi minta balasan Allah? Waliyazubillah. Itu yang ditakutinya. Lalu dikatakan bahawa dan tiada fikir baginya, dan orang yang lalai, yang tiada bercerai baginya, dan orang yang terlalu lalai, kadang-kadang dia lalai, dia lecture, akhir sekali menyebabkan ujub ini tidak terhilang daripada dirinya. Sebab tu setengah-setengah orang tidak heran dengan ibadat yang banyak. Ada orang itu dia beribadat banyak, 70 tahun buat amal ibadat, beribadat 70 tahun. Lalu dia berdoa pada Allah yang disangkakan bahawa doanya akan makbul kerana dia ni ahli ibadat. Jadi satu hari dia ada hajat yang memerlukan, maka dia berdoalah kepada Allah. Bila berdoa kepada Allah, dalam doa dia kata, ya Allah, aku telah beribadat kepadamu 70 tahun, maka perkenankanlah doaku. Lalulah lepas daripada berdoa itu, dia tunggu lagi, tunggu, doanya tidak makbul. Tidak makbul pun doa dia. Lalu setelah berapa lama dia pun mencela diri dia. Dia pun kata, aku ini lalai pada Allah, aku ini mungkin banyak kesalahan pada Allah. Dia pun mencela. Bila mencela saya, akhirnya dia ini mendapat mimpi kata silap, ataupun dengar satu suara menyatakan bahawa cela diri dia ini satu saat itu hanya beberapa saat lebih baik daripada dia beribadat 70 tahun. Maknanya 70 tahun yang dia beribadat, dia kata, ya Allah, aku beribadat 70 tahun. Ni aku nak minta satu permintaan, terimalah. Maknanya Allah Ta'ala tak pandang. Tidak pandang. Lalulah dia basik baik, dia cela diri dia. Jadi dia cela diri dia, dia kata dia ni orang yang lalai tu. Akhir sekali Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala terima. Bukan terima doa tu, terima amal ibadatnya bila mana dia cela diri dia. Maknanya dah 70 tahun ibadat. Kita kalau umur 70 tahun, 20 tahun tu lara lagi, 30 tahun lara lagi. Maknanya mari seorang mari. Saya Ustaz, lala sungguhlah nak belajar ni, tapi tak tahu nak start kat mana. Ayo kalau kereta saya boleh tunjuk ke anak kunci tu Ustaz. Kalau motor tu boleh tahu, tak kaki dekat starter tu ya. Itulah. Macam mana ni? Saya pun dah hati nak cover. Saya pun tak tahu nak start kat mana diri saya. Macam mana nak beritahu orang? Jadi nak beritahu bahawa Allah Ta'ala tak pandang sangat ibadat yang banyak, kalau ibadat tadi penuh ujub. Tapi kalau ibadat itu molek, ikhlas kepada Allah, Allah pandanglah ibadat tadi. Semakin banyak, semakin baik. Lalu dikatakan bahawa ataupun hati yang mati, ataupun ada pada hati yang mati. Rupa-rupanya orang ahli ibadat yang ujub itu dikira hati mati, kerana ibadatnya tak sampai ke Tuhan. Hatinya tak hidup. Buat ibadat tu, kadang-kadang dia ni nak dapat pandangan, dia tak cerita diri dia, dia cerita orang lain.
Maka ataupun hati yang mati, ataupun daripada hati yang mati orang menyakit wujud ni, yang hampir tiada kebaikan padanya, yang boleh membawa tidak ada pahala baginya, tidak ada kebajikan. Waliyazubillah. Bahaya orang sakit wujud ini. Sebab tu kata ulama, sengatan pada nafsu itu lebih berbisa daripada sengatan binatang yang berbisa. Sengatan pada nafsu itu, sengatan nafsu itu lebih berbisa daripada sengatan binatang yang berbisa. Kenapa binatang berbisa? Tepuan, gitulah, tepuan, lebah dan sebagainya. Kalau kena sengat buka-buka, seminggu, sebulan, hilanglah. Muka tu besar, kejap air, lepas tu kecil balik, ada rasa. Orang tengok pokok habis muka. Kenapa ni kena sengat tepuan? Seminggu habis. Tapi sengatan nafsu tidak disedari. Kadang-kadang merosakkan ibadat 10 tahun, merosakkan ibadat 20 tahun. Dan sengatan binatang yang berbisa ni diketahui. Tak tahu mana, memang pokok nampak. Tetapi sengatan nafsu itu tidak diketahui. Kenapa dikatakan nafsu? Sebab wujud ini nafsu. Wujud ni kan kita nak merasakan diri kita baik. Nak rasa diri kita baik itu nafsu sebenarnya. Apatah lagi kalau kita nak orang lain puji kita, itu lagi nafsu. Dan kita memang suka dipuji pun. Maknanya suka dipuji. Allah tak percaya, tengok kalau orang puji kita, kita rasa lain. Maknanya kita rasa lain saja. Ada setengah tu puji-puji sikit, ajak minum air saja. Ustaz nak makan apa-apa, tak belajar lah, bagus tu. Orang nak cari macam hantar ni bagus. Alhamdulillah lah, tak kembali pada Allah. Main ustaz itu pergi makan, ajak jamin saja. Jadi nak beritahu bahaya. Ini bahaya penyakit. Dan penyakit ini bahaya menyebabkan seseorang itu tidak ada amal, menyebabkan boleh rosak amal tadi. Maka inilah kami pohonkan Allah Ta'ala, dan kami sentiasa doa pada Allah. Orang soleh umpama Imam Al-Ghazali doa sama supaya jangan jadi ujub. Maka kita pun juga kena banyak berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala selamatkan kita ni penyakit-penyakit hati, penyakit batin yang boleh merosakkan kita. Dan sebaik-baik dan sebaik memadanya dengan kurnianya, dan sebaiknya kita rasa cukup. Memada ni cukup. Memada ni maknanya merasa cukup dengan kurniaan Allah. Alhamdulillah, dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Sebab tu bila kita melakukan amal ibadat, kita boleh buat amal ibadat, kita kena tengok bahawa kemampuan kita buat amal ibadat ini adalah kurniaan Allah. Bukan kerana kegagahan kita, kerana itu, tapi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sehingga boleh melakukan amal ibadat. Dan juga nikmat Allah, dan ia merupakan nikmat, dan ibadat ini nikmat sebenarnya. Kalau kita rasa ibadat ini satu mudarat, Allah malah ni, Allah sembahyang, gini sembahyang pula. Maknanya lepas-lepas orang pang Allah baru nak rehat sembahyang pula. Jadi sembahyang ini kita rasa satu benda yang berat, satu membebankan. Kalau orang itu dia merasa ibadat itu satu membebankan, itu sebenarnya maknanya bukanlah dikatakan orang itu orang yang sudah dekat dengan Allah. Jadi kita ni kena rasa ibadat itu senang, menggembirakan kita, dan bahkan kita pula rasa senang kalau kita melakukan ibadat. Kalau tak buat amal ibadat macam mana? Tak sembahyang macam mana hati? Tapi orang yang tak sembahyang, dia biasa sembahyang, dia tinggal sembahyang sekali, mula memang rasa tak sedap. Tapi lama-lama dia tinggal sembahyang tu sedap. Tunggu. Tinggal sembahyang tu sedap. Setengah-setengah tu Masya Allah. Ada setengah tu tanya kiblat tak tahu. Kat mana kiblat tak tahu. Itu bahaya. Jadi nak beritahu bahawa kena sembahyang, dan sembahyang ini merupakan satu tiang agama, dan Allah Ta'ala kasih bagi orang yang sembahyang. Lalu kata Sayyidina Ali, kalau kamu mahukan kenikmatan, kalau kamu mahukan kebahagiaan, kenikmatan, kebahagiaan itu ada di dalam sembahyang. Bahkan ketika mana Nabi fikir susah kan, dalam keadaan susah je, Nabi kata, ya Bilal, tenangkan aku dengan solat. Maknanya
Bila susah hati saja tiba-tiba datang waktu semayang, lepas semayang tenang hati. Ada apa-apa. Kita semayang pun susah hati. Dalam semayang pun susah hati lagi. Kadang-kadang luar semayang tu tenang, dalam semayang susah hati. Aku tak ada kunci. Tengok mana. Tadi ada apa-apa tengah-tengah semayang. Tak ada mana. Tak ingat antara satu rakaat pertama sampai rakaat keempat fikirkan kunci. Itulah kita hari itu. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa itu nikmat yang Allah Ta'ala beri. Maka bersyukurlah kita kepada Allah bila mana Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita. Apa nikmat yang besar? Orang kita nampak nikmat besar, nikmat makan, minum, nikmat itu besar. Nikmat besar ni diantaranya nikmat ibadat. Ibadat kepada Allah itu nikmat. Kerana ibadat itu berkaitan dengan nikmat iman kepada Allah Ta'ala. Maka disuruh kita ini sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh habis sekalian pasal. Kemudian aku berkata, maka inilah jumlah, hendaklah jagakan daripada tidur kamu. Sikit kita masuk dalam bab lain. Kemudian aku berkata, maka ini jumlah, hendaklah jagakan daripada tidur kamu. Ini dalam satu bab suruh dua orang tidur. Betul dia kata gitu. Jagakan daripada tidur. Tidur masuk tidur ni lalai. Jadi kita masuk bab ni, mana-mana yang tidur ni boleh tolong jawab belakang. Maka hendaklah jagakan daripada tidur kamu. Wahai laki-laki, pada ini Aqabah. Pada halangan ini, Aqabah ini. Dan jika tiada adalah kamu daripada orang yang kerugian. Kalau tidak kamu bangun daripada kelalaian ini, maka kamu rugi. Maka kena bangun daripada tidur kelalaian. Sebab kita ni memang tidur dulu kita. Lupa kita. Apa bukti kita tidur? Buktinya kita ni cenderung dunia pada akhirat. Orang yang cenderung dunia dipanggil orang tidur, orang lalai. Orang yang cenderung akhirat, hatinya ingat akhirat, dipanggil orang yang berjaga. Orang yang melakukan amal ibadat itu dipanggil orang yang bangun. Orang yang lalai dalam ibadat itu orang yang tidak beribadat, dipanggil orang yang lalai, orang yang tidur. Orang yang ingat kepada mati dikira adalah orang yang bangun, orang yang jaga. Orang yang lupa kepada mati dikira orang yang tidur. Tidur maknanya. Orang yang bertaubat kepada Allah dikira orang yang bangun, orang yang jaga. Orang yang tidak bertaubat kepada Allah dikira orang yang lalai, orang yang tidur. Dan taubat ini bukan tunggu kita betul-betul buat maksiat baru taubat. Lepas ibadat pun kita boleh bertaubat. Kenapa? Kerana ibadat yang kita sembahkan oleh Allah kepada Allah boleh jadi ibadat itu tidak sempurna. Maka merupakan satu adat yang salah kita dengan Allah. Wi yang tak boleh. Kalau kita wi ke manusia benda yang tak boleh. Kita wi buku ni, saya hadiah kitab pada awak. Tengok-tengok tak ada muka surat. Tidak ada muka surat. Saya dulu ada pernah dapat Quran, orang hadiah pada saya Quran. Saya baca, tengok tak ada. 2-3 pahala. Lepas tu tak baca, tak mikir Quran awak mana, nak bakar ke, nak beri orang, mana nak beri. Maknanya, nak baca pula tu. Benda apa ni, memang tidak ada muka surat, ini sambung Quran lain. Jadi nak beritahu, kalau kita sembah pada orang, orang tak suka, bagaimana kita sembah pada Allah Ta'ala dalam keadaan semayang kita pernah lalai. Lalai dah seumpama dengannya. Maka kalau kita tidak bangun daripada jaga ini, maka rugi. Rugilah kita. Maka bahawasanya Aqabah ini terlebih sangat dan terlebih payah. Sangat haluslah, mana sangat payah, sangat halus. Halangan ini dan terlebih pahit dan terlebih mudarat Aqabah berhadap akan dikau pada jalan ini. Banyak halangan-halangan, banyak mudarat. Mana masuk mudarat ni kesusahan masa itu. Maknanya Aqabah yang berhadapan akan dikau pada jalan ini kerana kepadanya itu yantahi, iaitu berhimpun kesudahan. Ini halangan yang terakhir. Halangan yang terakhir, kesudahan segala faedah tiap-tiap Aqabah, mendapat segala faedah kebaikan pada tiap-tiap Aqabah yang lain. Maknanya kalau lepas halangan ni, lepaslah yang habis semua sekali. Kita ada banyak halangan-halangan nak beribadat pada Allah. Maknanya yang telah lalu, halangan Aqabah-Aqabah yang lalu, maka jika sejahtera, maka menawan dan labalah kamu.
Kalaulah kamu ni selamat, maka kamu dapat tawan, maknanya kamu dapat menang. Dan juga sejahteralah, labalah kamu, untunglah kamu. Laba ni untung. Untung kita kalau kita dah berjaya. Dan jika tiada sejahtera, kalau tak ada sejahtera, tak selamat kita duduk lagi dalam Aqabah ini, maka telah sia-sialah kamu, maka sia-sialah kita. Kenapa Aqabah ni? Sebelum pada ni kita bicara mengenai riak dan ujub. Riak dan ujub pun Aqabah yang terakhir juga sebenarnya. Kemudian ikhlas. Kalau orang tu dapat benar-benar ikhlas dalam ibadat dia, alhamdulillah. Kerana ikhlaslah yang mendatangkan takwa. Lagi mana kita tak mencapai ikhlas, dia tidak datang lagi takwa. Kalau datang takwa pun dia tidak sempurna. Kadang-kadang rasa takut, kadang-kadang rasa nak buat pula dan seumpama dengannya. Maka inilah Aqabah atau halangan yang terakhir. Dia tak sebut lagi di sini. Hanya dia kata kalau lepas maka untunglah kita. Dan jika tiada sejahtera, maka senyap telah sia-sialah usaha kamu sekaliannya. Kalaulah tidak lepas juga, maknanya akhirnya sia-sialah kita punya amalan kita. Jadi sebenarnya Aqabah yang terakhir ni lahir yang wujud takabur lah. Ini Aqabah yang terakhir, tak tahu takut yang lain. Kerana bila hilang wujud takabur riak ini, akan datang ikhlas. Selagi mana ada ujub, selagi mana ada riak, lagi itu ikhlas tak ada. Bukan senang nak jadi orang yang ikhlas. Kadang-kadang kita memang ikhlas. Kita memang nak buat ini kerana Allah. Kita kata kita buat seorang diri ibadat, orang lain tak tahu, orang lain tidak tahu. Maknanya, tapi sampai satu ketika bila orang lain dapat tahu, oh rupanya kamu ni orang soleh, kita main bangga selalu. Habis lama ni amal ibadat kita. Sebab itu ada orang yang dia ini sembahyang tahajud 40 tahun, isteri dia tak tahu. Sembahyang tahajud dia, maknanya lepas tu dia pun bangun, dia pun tidur balik. Lepas tu dia keluar isteri dia. Rupanya isteri tak tahu dia ini ahli sembahyang tahajud. Baru begitu dia jaga. Sebab apa dia bimbang? Dia takut rambut cerita, kau kan isteri dia pula cerita. Suami saya ni nak cari apa payah dah. Dia buat kenapa? Malam-malam tahu tak? Dia sembahyang tahajud. Bukan dua, orang tanya dah je tak boleh. Bukan dua. Maknanya 8 rakaat, 10 rakaat. Lepas tu orang tak tanya lagi. Dan kau rasa susu. Gitu sama tiap-tiap malam dia cerita saja. Maknanya kalau suami ada setengah tu suaminya marah. Ya awak yang cerita kau orang. Ada setengah tu tak suami. Dia kata benda. Dia kata awak ni bagus tu. Dan biar ayah tahu nak makan. Mana? Akhirnya mari bangga. Akhir bangga habis hamba ibadat selama ni. Jaga malam pemain. Begitu halus ni. Begitu halus. Sebab tu ada ulama siapa dia jaga, siapa dia istrinya tidak tahu. Banyak orang-orang yang soleh, amalan itu diketahui lepas dia mati. Jadi nak beritahu, tak maaf tak ingat nak tutup. Jadi nak beritahu bahawa memang amalan-amalan orang soleh dahulu dia suka amal ibadatnya tidak diketahui oleh orang lain. Ibadat dia tidak diketahui oleh orang lain agar menghasilkan ikhlas dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan kalau begitulah, rasa-rasanya payah kita nak cari orang yang benar-benar ikhlas. Kalau dapat ikhlas ini, alhamdulillah. Lepaskan riya wujud takabur ini. Jadi riya wujud takabur ini sebenarnya orang dah pekat akhir dah. Pekat orang yang ahli ibadat. Kalau kita tak ahli ibadat, kita nak wujud apa? Semayang pun tak rasa aku wujud kali ada orang. Aku soleh. Soleh kan dia semayang pun tak. Mana? Sebab dia tidak ada apa-apa. Jadi bila dia tidak ada apa-apa, dia tak ada penyakit wujud. Dia tidak ada penyakit wujud. Kemudian dia tak buat amal ibadat. Dah orang biar tak buat amal ibadat, orang tak tengok pun dia tak ada riak. Sebab itu ni peringkat yang akhir dah ni. Peringkat yang jadi orang soleh dah. Dah jadi orang soleh yang hebat dah, jadi ahli ibadat, kadang-kadang terkena juga. Jadi tak selamat lagi orang yang soleh. Kalau orang soleh tak selamat, yang kita tak soleh ni lagilah. Belum lagi selamat. Tapi kalau gitu, tanpa jadi orang soleh, tak boleh nak jadi orang soleh. Tapi nak jadi orang soleh ada penyakit pula. Penyakit wujud takabur. Sebab itu penyakit ini ditakuti oleh orang-orang soleh daripada penyakit yang zuhir.
penyakit baru, dia pergi hospital buat pembedahan, kalau berjaya lah. Tak berjaya lah. Kalau penyakit-penyakit yang melibatkan hospital tu, kalau kena pembedahan tu, penyakit tu tak batal amal. Setakat ni saya jumpa, tak cari hati pun tak jumpa lagi. Siapa yang kena penyakit kecil mani batal amal? Aduh. Tidak ada. Siapa yang penyakit darah tinggi, mana terbatal amal? Tidak ada. Orang yang penyakit darah tinggi itu bersama dengan orang yang takabur, atau begitu. Orang yang penyakit darah rendah itu orang tawaduk, tidak. Penyakit-penyakit itu mendatangkan pahala kalau kita sabar, kalau kita tidak sabar datangkan dosa, habis kita. Tetapi penyakit hasad, siapa yang berhasad deki, hasad deki ini memakan kebaikan sebagaimana api makan kayu api. Bila ada hasad deki, habis terbatal amal. Bangkit-bangkit dekat negeri akhirat, tak ada amal. Dah gitu mana amal? Amal kamu dimakan. Dimakan oleh apa? Dimakan oleh penyakit hasad. Mana orang-orang soleh yang bangkit? Bangkit tidak ada amal. Amal kamu dimakan dengan penyakit ujub, penyakit riak, penyakit takabur. Maka inilah yang perlu kita tu. Kita benar-benar ni kita jaga-jaga, dan kita ni nak beritahu kena ada amalan-amalan umpama zikir sebagainya untuk kuatkan hati kita. Baca Quran, zikir itu semua amalan untuk menguatkan hati kita supaya hati kita tidak lalai kepada Allah. Maka dikatakan di sini, kalau tidak sia-sia amalan kamu, maknanya amalan kita boleh jadi sia-sia. Dan jahatlah cita-citamu, maknanya buruklah pandangan kamu. Kita rasa kita ahli syurga, dengan ibadat banyak tu rasa ahli syurga. Setengah tu kata nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga, mari ikut saya. Tu kadang-kadang kita tertipu. Maknanya apa tak lagi bila orang mari pun kata ya salam, lembut tangan ni, tangan ahli syurga ni. Oh, itu pun mari. Memang dah habis amalan. Kita ni satu penyakit, dia panggil penyakit perasan. Allah payah pun nak buat. Penyakit lah ke? Tak ada penyakit perasan. Jadi nak beritahu, penyakit inilah yang merosakkan amal kita. Maka dikatakan bahawa jahat citamu dan batal amal kamu, dan terbatal amal kamu, maknanya tertolak. Allah Ta'ala tak terima. Kemudian kelakuan sekaliannya telah terhimpun pada akabah ini di sini ialah 3 perkara. Pertama, bahawasanya pekerjaan yang halus. Perkara ini terhimpun pada 3 perkara. Yang pertama, wujud ia takabur ini dikira pekerjaan yang halus, ataupun dia panggil tipu daya yang halus. Kena latih. Teringat sikit istighfar. Rasa amal ibadat baik sikit istighfar. Latih macam tu. Dan kerana kerugian yang amat besar. Yang kedua, rugi yang amat besar. Sangat-sangat rugi siapa yang kena penyakit ia ujub takabur. Habis. Rugi besar saja amal ibadat. Letih saja. Dan yang ketiga, kebinasan amat besar, binasa. Yang amat besar menyebabkan bukan dapat pahala, dapat dosa. Ataupun mendapat kemukaan Allah. Dikira orang ni baik. Kalau orang itu tak bagi apa-apa hadiah kita tak marah mana. Tapi kalau orang tu bagi hadiah, dia bagi buah bagi kita, tiba-tiba buah tu ada ular, mana yang lebih kita marah? Marah dengan orang tak bagi langsung kita pun, dengan orang yang bagi ada ular. Orang yang bagi buah ada ular, kita lebih marah. Ada orang dia tak buat ibadat, Allah Ta'ala marah kat dia. Tapi kalau kita sembahkan dalam keadaan yang dalam keadaan tidak ada adab, lagi Allah Ta'ala marah. Sebab tu bahaya yang besar, kata pengarang kitab kita. Tapi jangan sampai tak buat ibadat. Kalau begitu tak payah ibadat, jangan. Tetap mendapat kemukaan Allah. Hanya orang tu kalau sembah, tapi kalau dia sembah buah yang molek, lagi kita suka. Mana kalau kita sembah ibadat yang molek, maka mendapatlah kesukaan Allah. Orang alim gitu juga. Orang alim yang jahil, kedudukan lebih baik orang alim. Orang jahil ni maknanya ibadat dia ini mungkin dia tidak digandakan. Maknanya kurang sebab dia buat amal tanpa ilmu. Tetapi orang jahil, orang alim ini kalau dia buat satu, kadang-kadang dia lebih azab lagi pada orang yang tidak ada ilmu. Bahaya.
Maka dikatakan bahawa jaga, kadang-kadang ada satu benda kebinasaan itu lebih besar lagi. Kita sangka keelokan lah, tapi besar. Umpama orang yang beribadat yang mana di dalamnya ada ujub, ada takaburiyah dan sebagainya. Maknanya maka kita mohon pada Allah agar Allah Taala selamatkan kita daripada perkara-perkara tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina abwaab rahmatika wa ala ahliyatika wa awliyaika wa ibadika salihin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma amanna bi wajhina fa'amal bayyina. Allahumma ja'alna min al-mahmumin wa la taj'alna min al-mahrumin. Allahumma ya Allah habib ilayna al-iman wa zayyinhu bi qulubina wa kawwir ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan wa ja'alna min ar-rasyidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Jadi tak